YDPA atas sekali. Kemudian senyap, tiba-tiba senyap ni. Tak pasti je. Siapa tak B? Tika dah jawab dah. Senang je ni. Raja Permaisuri Agong lah. Amboi. Bolehlah dia sekali ya dengan permaisuri kat sini. Bawah dia apa? Perdana Menteri. Yes, Perdana Menteri. Kemudian bawah Perdana Menteri ada apa? Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Bawah dia ada apa? General Commander. Amboi. Ada menteri-menteri. Yang inilah yang kena. Macam mana yang ini boleh membantu negara agar terus maju kan? Okay. Lihat konteks soalan. Kalau soalan tu dia macam ada anak-anak dia kan? Dia pasal mana? 3/4 punya ke 3/5 punya? Kalau was-was kita gabung dua-dua. Pada zaman dulu pentadbiran guna sistem pemerintah, sultan dan juga rakyat dengan pembesar. Berbeza dengan zaman moden. Dia tanya satu, kita jawab 1+1 2. Kita bagi semua. Andai kata kalau Vinesh confused lah nak jawab macam mana. Yang ni lah jawapan dia. Hierarki di Malaysia. Hierarki pentadbiran politik di Malaysia. Lepas ni kalau nampak hierarki, ingat yang ni. Semua ni adalah hierarki. Ada piramid. Jelas tak Vinesh? Ya, jelas cikgu. Okay. Okay, Zoom pula dah. Jom kita. Okay, tadi ada orang tanya pasal result. Saya masih lagi memeriksa. And then kalau kamu interaktif hari ni, saya bagi markah bonus 5 markah ataupun 10 markah. Nanti ada quiz. Saya aktif je bagi 5 markah je. Nanti ada quiz nanti. So buat yang terbaik lah. Jom kita sambung. Hari tu kita tergantung. Bab berapa tah? Bab berapa? Dan tu ada accounting. Bab 9. Dasar luar Malaysia kan? Okay, kita recall dulu. Dasar luar Malaysia yang kita dah belajar. Ada apa? Yang pertama. Hubungan luar. Hubungan dengan siapa? Malaysia buat hubungan dengan siapa? Sebelum Melaka. Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia menjalankan dasar luar iaitu dari pentadbiran. Apa? Dalam apa? Malaysia join apa? Dasar luar. United Nations. Yes. United Nations, PBB. Siapa yang jawab tu? Aire Jazimin. Okay, plus 5 marks. Yeah. Okay, so yang pertama ialah PBB. Allah Akbar. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kemudian ada yang kedua, iaitu Commonwealth lah. Yes, bagus Vinesh. Commonwealth lah bekas negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Okay, Vinesh 5 markah. Senang je nak dapat. Kamu participate je dapat markah. Ini adalah dasar luar yang Malaysia join. Kita sambung yang baru pula. Ada ASEAN, ada OIC. Malaysia dalam negara Asia Tenggara. ASEAN. Negara ASEAN ada berapa negara? Ada 10 negara. Yang ni kita lihat dulu. Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Okey, highlighter. Malaysia memberikan perhatian yang serius dalam hubungannya dengan negara serangga. Sekejap. Saya mencari. Bunyi datang dari Siapa yang buka mic tu tutup Saya tengah cari sekejap. Okey, settle dah kot. Okey, Malaysia memberikan perhatian yang serius dalam hubungannya dengan negara serantau. Kalau dia buat relationship serius dia tak main-main Malaysia ni.
Malaysia berpandangan bahawa keselamatan dan keutuhan masa hadapan negara berkait rapat dengan kemantapan dan keamanan kawasan Asia Tenggara. So direlated, kalau kawasan Asia Tenggara tu problematik, maksudnya akan membawa kesukaran kepada negara Malaysia untuk terus maju. Keselamatan Malaysia tidak akan terjamin selagi jirannya hidup berpecah belah. Bayangkan negara Singapura berperang. Bayangkan negara Thailand berperang. Bagaikan negara Indonesia pun berperang. So dia akan membawa impak yang sangat negatif terhadap negara kita. Sampai kita pun terkena tempias dia. Orang nak lempar bom dekat Singapura, terkena Johor. Kesian risau kadang-kadang. Nak bom Thailand, terkena Kelantan. So sangat membawa kesan hubungan serantau ni. ASEAN ni dia bawa manfaat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Ekonomi, sosial dan politik, PES, PES. Mana-mana pun konsep guna PES. Huraikan apa peranan yang Malaysia dapat dari sudut. Okey, kalau kita tak go through lagi, ada soalan kamu nampak. Huraikan kebaikan ataupun manfaat yang Malaysia peroleh sekiranya Malaysia menjalankan ataupun menjalinkan hubungan dengan negara ASEAN. Nak jawab apa? Macam mana kita nak jawab? Macam mana caranya kita nak jawab? Ada siapa-siapa nak bagi jawapan? Kalau malu nak buka suara pun boleh jawab jawapan dekat ruangan chat. Saya baca, jangan risau. Nak cakap dengan audio pun tak ada masalah. Soalan dia saya ulang lagi. Apakah manfaat yang Malaysia dapat apabila join ASEAN? Malaysia dapat apa? Bunga telur. Dapat apa? Hubungan baik dengan negara lain. Okey, hubungan baik dengan negara lain. Itu masuk aspek mana? Aspek politik. Yes. Bagus. So cakaplah Malaysia dapat manfaat dari aspek politik. Sebagai contoh, nampak? Dah jadi contoh dah huraian kamu tadi. Sebagai contoh, Malaysia dapat menjalinkan hubungan baik dengan negara lain. Antaranya negara Singapura, Indonesia, dia buat apa? Buat perdagangan. Dari sudut ASEAN. Sebagai contohnya lagi, barang-barang dagangan daripada Indonesia akan dieksport. Dieksport ke Malaysia. Dan barang Malaysia dieksport kepada luar negara di kawasan Asia Tenggara. Itu jadi contoh. 3 markah percuma dapat kat politik. Okey, kita teruskan lagi. Pelibatan Malaysia bukan penglibatan, pelibatan. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASA. Entah apa-apa tak ASA ni. ASA, apa ASA? Southeast Asia sepatutnya. Association. Ditubuhkan pada tahun 1961. Yes, ada soalan ke? Merupakan gabungan pertama yang melibatkan 3 negara di Asia Tenggara. 3 negara di Asia Tenggara. Iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Pada tahun 1963, persefahaman yang membabitkan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia dipanggil Mafilindo. Mafilindo iaitu Malaysia, Filipina dan juga Indo. Mafilindo diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Namun begitu, Mafilindo gagal mencapai matlamatnya. Gagal. Sebab apa gagal? Sebab dia nak selesai isu pembentukan Malaysia. Sebab walaupun kita dah merdeka, dia masih ada isu lagi. Contohnya, Indonesia claim Sabah Sarawak tu yang dia. Sabah tu pun Filipina claim yang tu yang dia. Sebab tu ditubuhkan Mafilindo. Dia macam nak discuss lah. Yes? Mereka tapi gagal. Mereka sebab mereka tak puas hati. Tak puas hati sebab kalau lihat Sabah tu dia ada Kesultanan Sulu. Melayu. Sultan Melayu. Kalau lihat Filipina, dia memang masyarakat dia. Yang ni fun fact pasal Filipina ya. 90% adalah orang Melayu tetapi beragama apa? Kristian, yes. Dia adalah bangsa Melayu yang cakap dia yang lama. Tak sedar. Yang tak sedar dia tu orang Melayu sebab Sepanyol jajah kan.
Dia dah, sebab tu nama Aguinaldo Bonifacio, nama macam tu. Nama-nama Sepanyol, nama-nama orang Kristian sikit. Tapi gagal. Sebab adalah reason dia. Antara reason dia ialah dah fight dah. Ada dokumen-dokumen tanah Melayu, Malaysia tunjuk, okay, ni dokumen British bagi. So, no, you cannot get. You cannot get this tanah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ni tanah aku punya. And then Indo dan juga Filipina macam, okay, walaupun deep down dia orang tak puas hati, dia orang tak puas hati. Tapi dia orang perlu akur. Kalau tak, bergaduhlah negara Asia Tenggara ni. And then dia cakap, tak boleh lah, tak nak gaduh-gaduh. Dia nak meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan. Maka, barulah diwujudkan ASEAN. Asal sebelum ASEAN cakap apa? Cakap Mafilindo. 3 negara je ada. Malaysia, Filipina, Indonesia. Tu pun sebab nak berebut tempat. 8 Ogos 1967. Pada peringkat awal, dia 10 tahun selepas pembentukan Malaysia. Pada peringkat awal, pertubuhan ini hanya dianggotai oleh 5 negara je. Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand. Malaysia, Indonesia, tambah Singapura. Ini tambah Thailand yang paling dekat-dekat lah. Nampak tak sekarang ni main power Asia Tenggara tu terletaknya kat mana? Siapa boleh cakap? Tak apa, Zaifah Gebir, tak apa, lambat. Main power Asia Tenggara terletak di mana? Maksud dia go headquarter lah. Orang kuat Asia Tenggara tu. Malaysia, okey. Benar. Saya pun rasa macam Malaysia antara orang kuat. Sebab Malaysia ni dia duduk kat center. Kalau kita lihat peta kan, Malaysia berjiran dengan Singapura, Malaysia berjiran dengan Thailand, Malaysia berjiran dengan Filipina, Malaysia berjiran dengan Indonesia. Malaysia saja dah berjiran 4 dah. Indonesia ada berjiran dengan Singapura? Tak ada. Ada berjiran dengan Thailand? Tak ada. Center dia tu Malaysia. So kalau kita bukan nak flex lah, tapi kalau setiap kali persidangan ASEAN, orang cakap macam Malaysia ni antara top lah. Orang-orang sangat, negara Thailand pun sangat respect. Indonesia pun in essence dia respect Malaysia. Tapi headquarter ASEAN kat Jakarta, Indonesia. Kat dekat Jakarta. Itu pun nak tukar balik dah nanti. Sebab sebab apa? Tahu tak sebab dia apa? Isu Indonesia sekarang semakin teruk. Sebab dia rotate sebenarnya. Dia rotate. Tapi asasnya nak cakap main power tu orang Malaysia lah yang betul, yang pelopor semuanya. And then dia bagilah nak tunjuk kesamarataan. Kalau semuanya dekat Malaysia, macam mana nak dapat semangat setiakawan? Betul tak? Headquarter kat Malaysia, tempat yang ramai orang pergi kat Malaysia, dia macam tak adil lah. Indonesia biasalah cakap asyik-asyik Malaysia je. Dia macam tak puas hati. So bagilah tempat headquarter kepada Indonesia. Dengan harapan tak marah, nak cukup. Okay, Indonesia kamu function. So tak gaduh dah. Kemudian ASEAN menerima 5 anggota baru. So tadi 5, sekarang tambah lagi 5. So total 10. Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam. Penubuhan ASEAN dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. So cemerlang lah. Bukan senang tahu nak gabung-gabung negara ni. Okey. Apa yang ASEAN buat? ASEAN dia buat zon aman, bebas dan berkecuali, ZOPFAN. Deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Zon aman, bebas dan berkecuali. Tahu tak maksud dia apa kalau ZOPFAN ni? Dengan erti kata mudah. Apa maksud ZOPFAN? Kalau ZOPFAN, kamu ingat, dia tak ada pengeboman. Dia tak ada, maksudnya tak boleh bina senjata api. Siapa yang join ZOPFAN ni? In a sense, negara ASEAN lah. Sebab negara aman, bebas dan berkecuali, dia tak perlu buat penubuhan nuklear. Tak ada negara ASEAN yang tubuhkan nuklear, tak ada. Sebab dia zon aman, bebas dan berkecuali. Negara yang boleh dikatakan takkan berperang lah.
takkan berperang guna nuklear, bom apa semua. Sebab negara ASEAN dia termasuk dalam zon aman, bebas dan berkecuali. Ni adalah salah satu, ya. Oh, ni soalan paling memang istimewa lah. Okey. Kan North Korea ada senjata nuklear. Kalau jika North Korea nak jajah Asia guna nuklear macam mana? Soalan yang bagus. North Korea nak jajah Asia. Merujuk kepada Asia Tenggara ke ataupun Asia Selatan? Asia Tenggara dengan Selatan, semua Asia. Mana-mana negara kan? Tu North Korea, dia tak masuk dalam Zokfan, betul tak? Sebab ASEAN ni automatic Zokfan. Andai kata North Korea dia nuklear kan negara Asia Tenggara. So dah melanggar hak asasi antarabangsa. Antara sekali dia langgar Zokfan, dia langgar PBB. So the whole world akan menentang balik North Korea. So in a sense saya boleh cakap lah, cari pasal. North Korea cari pasal. Satu negara nak lawan semua negara. Tak kira lah negara Asia Tenggara tu kecil ke apa. Tapi kita pun ada backup besar negara Arab. Nanti kita lihat OIC. Negara US pun baik dengan Singapura. Banyak negara lain, negara Rusia pun akan hentam balik. Tapi saya harap sangat tak berlaku. Sebab kalau berlaku maka tercetuslah Perang Dunia yang ketiga. Yes. So kalau kita nak berangan kan, andai kata, tu bagus je, berangan tu bagus. Andai kata North Korea bom Malaysia. So cari pasal, seluruh dunia akan lawan balik North Korea tu. Jangan takut North Korea tu, semua tu biasa-biasa je. Memang dia buat nuklear, memang boleh bom, tapi andai kata dia bom, backup besar ada. Negara-negara yang ada buat nuklear pun boleh bom balik negara tu. Sebab itulah buat hubungan Zokfan. Satu lagi, apa fungsi Zokfan ni? Soalan kamu tadi kan, andai kata dia bom Asia Tenggara. Dia tak logik sebab zon aman, bebas dan berkecuali. Ni negara budak-budak baik, negara-negara yang baik. So kalau dia nak bom negara ni, pertama sekali mesti ada reason kan, kenapa nak bom. Mungkin kamu cakap sebab nak jajah tadi kan, boleh diterima. Tapi bila kita join sendiri Zokfan, negara lain macam tak ada reason nak serang kita. Buat apa nak serang negara baik? Baik serang Israel ke apa yang buat palatau, bunuh-bunuh orang Palestin. So reason untuk menyerang tu tak ada sebab negara baik je. Negara skema orang cakap. Penting, langkah Malaysia menjalinkan hubungan dengan China turut dilihat sebahagian daripada pengisian konsep Zokfan tersebut. Aman, bebas, berkecuali. Malaysia menjadikan ASEAN sebagai platform terpenting untuk mengisytiharkan perubahan dasar luar negara pada peringkat serantau dan global. Langkah ini termasuklah mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan China. Satu lagi faktor yang menarik, kenapa ASEAN ditubuhkan? Kenapa ASEAN ditubuhkan? Alhamdulillah. Maafkan saya, tertelan Leo pula. Okey, mengapa ASEAN ditubuhkan? Yang ni saya ingat cikgu saya cakap dulu. Dia cakap macam ni. Menjamin keselamatan negara. Yes, betul. Menjamin keselamatan negara, betul. Kalau kita lihat negara China kan, negara besar dan maju. Negara Amerika Syarikat, negara besar dan maju. Negara Rusia, negara besar dan maju. Tapi kalau Malaysia, dia tak setanding dengan China, Amerika Syarikat dengan Rusia. So, ditubuhkan ASEAN. ASEAN ni dia jadi macam sebuah negara yang besar. Supaya setanding dengan negara-negara besar ni. Blok-blok negara ni. So, dia macam ni lah. Negara kecil-kecil gabung besar. So, diibaratkan negara Asia Tenggara ni sebagai sebuah negara. Dia guna konsep Asia Tenggara, ASEAN tu. Dia guna konsep ASEAN tu. So bila dah diguna nama ASEAN, dia macam kita ni, sebab tu ada perumpamaan bersatu teguh, bercerai roboh. So negara Asia Tenggara bersatu, dia teguh. Selevel, bukan see my level, selevel dengan negara China, negara Amerika dan sebagainya. So bagus ya ASEAN ni. Kemudian penyelesaian konflik serantau.
Okey, biasalah dah start buat ASEAN, mulalah ada konflik, duduk gaduh. Jom kita lihat konflik apa. Malaysia terlibat secara aktif penyelesaian konflik politik yang berlaku di Indochina, terutamanya di Vietnam dan Kemboja, kerana dibimbangi akan menjejaskan kestabilan rantau Asia Tenggara. Of course lah. Konflik di Vietnam dan Kemboja berkaitan dengan ancaman komunis dan pelarian. Tak habis-habis komunis. Dah merdeka pun dah ada lagi komunis. Of course lah, sebab negara Kemboja ni dia related dengan Vietnam ni related dengan Chinese sikit. Chinese dia ada komunisme dia kuat sikit. Kemudian Malaysia menyeru agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu di Vietnam. Kuasa besar ni merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada negara US, negara China. Bersekutu. Negara-negara yang besar lah, negara bersekutu. Cakap tak boleh campur tangan. Sebab apa? Ini adalah dalam negara ASEAN. Biar kita orang yang settle. Please believe us. Because saya yakin saya boleh handle benda ni. Sebab kalau kita dah menubuhkan sebuah identiti ASEAN, kalau kita masih lagi mengharapkan kuasa luar, kuasa besar untuk campur tangan, itu menunjukkan credibility kita sebagai sebuah konsep ASEAN tu tidak berfungsi langsung. Tak ada function. Ada ASEAN tapi perlu kuasa besar untuk tolong. Dia tak elok lah dari segi image. So Malaysia cakap, okey negara luar tolong jangan masuk campur. Biar kita orang settle. Biar kita orang Gen ASEAN ni settle masalah Vietnam. And then isu di Kemboja pula berjaya diselesaikan melalui pilihan raya pada tahun 1993. Malaysia turut menghantar pasukan pengaman di bawah PBB. Malaysia ni orang kuat juga PBB ni. Kalau lihat sukarelawan Malaysia, kalau lihat Filipina dilanda ribut, Malaysia yang hantar. Indonesia ada masalah kebakaran ke buluran ke apa, Malaysia yang tolong. Kalau lihat Myanmar pun Malaysia yang tolong. Banyak Malaysia yang tolong ni sampai Malaysia ni dapat gelaran negara yang paling prihatin. Pernah dapat gelaran negara yang paling prihatin. Sebab banyak sangat pertolongan dia. Tapi saya tak tahulah, mungkin saya ni agak kritikal sikit. Maksudnya saya macam, kenapa kita nak tolong negara orang lain? Sedangkan negara kita sendiri pun ada banyak masalah yang kita tak mampu selesaikan. Tapi tu pendapat peribadi saya lah. Tapi in a sense, macam asyik fikir negatif je, fikirlah positif sikit. Baguslah, betul bagus Malaysia tolong banyak negara. Tapi di saat kita tolong banyak negara tu, perlu kita ingat gelandangan dekat negara Malaysia tu berlambak. Yang mengharapkan lah NGO pula. So boleh orang cakap, bagus yang Malaysia tolong negara. Tapi dalam negara, hanya Tuhan saja yang tahu. Tu pendapat peribadi saya lah. Kalau kamu rasa berbeza tu pun, it's okay. Tu opinion masing-masing. Kan? Ke tak puas hati pendapat saya bagi tahu. Tapi baguslah tolong negara kan. Siapa lagi nak tolong kalau bukan Malaysia? Okey, kemudian kerjasama ekonomi. Negara anggota ASEAN merupakan rakan dagang Malaysia yang penting. Kerjasama ekonomi ASEAN bermula sejak tahun 1970-an lagi. Contohnya, pada tahun 1978, projek industri ASEAN AIP dimulakan. ASEAN Industrial Project. Antara projek yang berjaya termasuklah pengeluaran baja urea di Indonesia dan Malaysia, pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina, serta penghasilan serbuk soda di Thailand juga berjaya dilaksanakan. Potensi perdagangan antara negara ASEAN yang besar menyebabkan Malaysia mempromosikan dan menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN. Okey, apa maksud integrasi? Integrasi. Ingat integrasi ingat macam ni? Integrasi. Dia macam gabung. Integrasi ekonomi. Maksudnya ni negara Thailand, negara Filipina, negara Malaysia, negara Indonesia. Integrasi. Bersama-sama. Semua dapat manfaat. Sokongan ini diharap mewujudkan satu pasaran tunggal ASEAN yang bebas seperti penggunaan mata wang ASEAN. Jadi nak lawan dengan negara US tu, dia guna mata wang ASEAN.
Dalam meningkatkan perdagangan antara ASEAN ini, beberapa insentif dilakukan termasuklah melalui skim keutamaan perdagangan dicadangkan pada tahun 1976 dan dilaksanakan pada tahun 1978. Pemotongan cukai barangan dilakukan melalui skim ini, skim keutamaan perdagangan. Malaysia menawarkan pemotongan cukai ke atas pelbagai jenis produk keluaran negara anggota ASEAN. Cara dia nak dapat jual beli yang sangat tinggi, dia buat promosi. Okey, kalau kamu confused, kamu tak ingat baja urea di Indonesia, baja fosfat dan kuprum di Filipina ni, kamu juga boleh buat contoh. Contoh apa? Siapa tahu contoh lain? Saya nak dengar pendapat kamu. Apa yang kamu tahu sepanjang kamu hidup, kamu lihat TV, kamu buka Twitter, buka Facebook. Apa kerjasama ekonomi yang kamu lihat dalam kalangan ASEAN? Tak apa, share. Kita share. Mentah. Apa? Mentah. Pertama, Bahan mentah ke tak? bahan mentah. Okey, bahan mentah tu seperti apa? Saya tak tahu lah. Okey, tak apa. Tak apa. Terima kasih. Kita tulis dulu bahan mentah. Orang lain? Ada tak contoh lain? Bahan mentah. Macam Brunei lah. Brunei. Kongsi petroleum lah. Okey. Brunei, petroleum. Okey, bagus. Terima kasih. Apa lagi? Kalau Thailand, dia dengan apa Thailand? Negara jiran. Thailand buat apa? Yang saya tahu Thailand buat kereta Hot Wheels lah. Dia Thailand dia paling glamour macam mana? Dia ada musim dia. Saya lukis ni buah dia macam ni. Thailand je macam factory lah, industri. Durian. Thailand ni antara negara-negara ASEAN yang paling top sekali dalam pertanian adalah Thailand, pertanian. Pertanian. Okay. Pertanian. Contohnya durian. Tahu tak durian setahun berapa kali musim luruh dia? 3. 3? Betul 3? Tak pasti lah. Tak ada kebun durian dia ni. Siapa tahu? Saya pakai tembak lah. Dia katakan dia macam ni. Setahun dikatakan mungkin sekali ataupun 2 kali durian. Tapi Thailand dia develop cara, dia buat genetik gabung sana sini. Dalam setahun tu boleh 3-4 kali musim durian. That's why durian Thailand tu berlambak duk jual. Genetik dia pun sangat berkualiti. Satu lagi, kalau kita nak goreng, kita tak ingat pun. Satu benda habuk pun tak ingat kat sini. Apa kerjasama ekonomi? Kita ingat Mahathir. Okey, zaman Mahathir, apa yang Mahathir kemukakan? Apa yang Mahathir buat? Tak kenal ke Mahathir? Okey, saya bagi clue lah. Saya bagi clue. Dia 6 huruf. Okey, cepat bagi huruf apa-apa pun. A tak ada A. K. Apa E? K tak ada. J tak ada. B tak ada. Kena gantung lah korang. M. Miau. M tak ada. S tak ada. Apa? P ada. Proton. Proton. Bagus. Terima kasih. Nampak? Negara Asia Tenggara yang buat kereta sendiri negara mana? China. Negara Asia Tenggara yang buat kereta sendiri negara mana? Ada produk kereta sendiri? Malaysia saja. Berkereta jenama negara. Negara ASEAN tu Malaysia je ada produk kereta sendiri, Proton. So bila Malaysia keluarkan negara Proton tu, negara lain pun dia nak joint venture jugalah. So apa kerjasama ekonomi? Dari sudut automotif.
Automotif ni bahagian permobilan lah, bahagian kereta. Proton. Dia ada buat joint venture. Maksudnya negara lain masih lagi nak develop produk kereta sendiri. Tak senang ya nak cipta produk kereta sendiri. Pertama sekali perlu dapat sambutan. Kalau kita lihat negara luar lah, dia guna Toyota, Honda, kan? Dekat Thailand, Toyota, Honda, kadang-kadang Proton dan dekat sana. Tapi okey, Nuratika, saya baca chat. Tapi kat Malaysia, Myvi. Myvi Pro 2, Proton. Kasihan juga. Kita tak ada Tesla. tak ada Tesla, ada Myvi. Antara Tesla dengan Myvi pun jauh. Myvi lagi function. Myvi sebut je. Macam-macam Myvi boleh buat. Okey, itulah untuk ekonomi. Kemudian kita lihat dari aspek sosial. Politik. Politik tadi gabung-gabung, ekonomi tadi kita dah go through. And then social. Malaysia menjalinkan kerjasama sosial melalui penubuhan Southeast Asian Minister of Education, SIAMO, pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan pusat serantau pendidikan seperti pembinaan The Regional Centre for Education in Science and Mathematics, RECSAM, pusat serantau pendidikan untuk sains matematik di Pulau Pinang. Pengarah RECSAM ni kawan saya. Pegawai PBD. Dia duduk sembang cakap, tahu tak RECSAM ni function dia untuk apa? Tahu tak RECSAM ni function dia untuk apa? Tak tahu. RECSAM ni, sebab memang tak glamour nama RECSAM ni. Pertama sekali dia adalah education untuk Asia Tenggara saja. Tapi dia related dua saja, sains dan matematik. So dia akan ada buat pertandingan robotik, innovation, semua tu under RECSAM. Tapi dia kadang-kadang dia buat meeting dekat Thailand dengan pihak diraja. Apa Permaisuri Chakri ke apa entah. Dia sangat suka RECSAM ni, Permaisuri Thailand. Permaisuri Malaysia saya rasa tak sangat kot. Kerjasama dalam bidang kebudayaan dilaksanakan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan tabung kebudayaan ASEAN. Sukan C dilaksanakan untuk menjalinkan kerjasama dalam sukan. Okey, saya bagi kuis ringkas. Tak kuis ringkas sangat pun. Siapa yang tahu lagu negara lain, sila tulis dekat ruangan chat. Kalau kamu boleh tulis nama lagu tu dengan penyanyi dia, kamu dapat 2 markah percuma untuk exam. Lagu apa? Lagu negara selain daripada Malaysia. Indonesia ke, Thailand ke. Lagu negara. Lagu negara, bukan lagu nasional dia pun, lagu dia je. Asalkan lagu. Kita lihat dari sudut kebudayaan. Saya bagi contoh Kuda Hitam Indonesia. Bagi tahu. Saya bagi dalam masa 2 minit je. Cakap dekat ruangan chat nama lagu tu dan juga negara mana. Saya akan tulis siapa yang dapat markah bonus. 2 minit. Google ke? Takkan tak tahu lagu-lagu negara lain. Vinesh tahu Vinesh lagu negara lain? Saya ingat ya China punya je. China Asia Tenggara tak? Tak boleh. Tapi saya tahu lagu tu Shi Hui Hua Piao. Apa benda? Okey, Arif Aiman, Tanah Airku Ibu Sud Indonesia. Wow, bagus. Nur Ain Fatin, Hari Merdeka, bagus. Okey, Nur Ain Fatin. Nama sekejap. Saya +3 lah, +3 marks. Okey, Ain Fatin. Arif Aiman. Kita tahu yang Indonesia punya je, cikgu. Tak apalah, bagi tahu je lah. Indonesia pun boleh. Indonesia ke, Thailand ke? Cikgu. Ya. Cikgu. Lagu Brunei kalau tak saya lagu Brunei saya tahu je. Macam mana lagu Brunei?
Tak, saya tahu dia punya nama saja, tapi dia punya lagu ni, tapi je dia punya penulis tu kalau saya tak silap lah. Nama dia ada tu Cuba nyanyi. Cuba nyanyi Vinesh. Lagu cikgu saya tahu lagu Thailand yang lagu ui 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 ui. Boleh. Boleh. Tajuk dia apa? Tapi saya tak tahu tajuk dia. Emily, hidup tanahku, hiduplah negeriku Indonesia. Okay, Emily, thank you. Hafiz Irfan, Fan Heart, Peter Fight. Lagu apa tu? Saya pun tak tahu. Macam rap pula. Fan Heart, Peter Fight. Okay. Hafiz Irfan, Thailand. Okay, I Make Cute. Plank Chat Thai. Ini lah yang cerita Thailand ke apa ni. Aimi dapat. Nazifa pun dapat. Macam lagu TikTok je. Mana ni? Irene Jasmine tak ada lagi ni. Okay, Tadana dari Didi Filipino. Tadana. Macam lagu Zimbabwe je Tadana. Okay. Okay, thank you Ariel. Vinesh. Ya Allah, lanjutkan usia. ini lirik lah saya ingat yang tu, yang lain pun tak tahu lah. Vinesh. Okay, Vinesh. Okay, thank you Vinesh. Yang tu saja saya ingat. Okay, Vinesh. Okay, Iman Haikal. Okay, bagus Iman Haikal. Okay, dah lebih 2 minit kot ni. Okay. Okay, masa telah tutup. Okay, terima kasih siapa yang participate. Ada nama kat sini akan tambah 3 markah. Okay, terima kasih. Jom kita pergi yang seterusnya pula. Seterusnya kita dah habis ASEAN, kita lihat 6 pula. 6 tu apa? Non-aligned movement. Non-aligned movement. Tanpa pihak. Ni 6. Vietnam. Bukan Vietnam. 6. Non-aligned movement. Dia tak ada berpihak pada mana-mana pun. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia mengamalkan dasar pro-barat. Maksudnya ke arah barat sikit. Ketika itu, Malaysia menolak untuk bersikap neutral dan menyertai sebarang pakatan negara tanpa pihak kerana hal ini akan menyebabkan negara terjerumus dalam konflik antarabangsa. So waktu ni Malaysia takut. Selepas merdeka, Malaysia masih lagi ikut British. Sebab kalau tak ikut British, dia akan jadi negara tanpa pihak. Bila tanpa pihak, senanglah Malaysia untuk jadi mangsa keadaan. So bila kita duduk bawah British, orang nak serang, okey tak boleh ni. Tanah Melayu ni, Malaysia ni duduk bawah British. Maksudnya kalau kita cari pasal dengan British. So better kita tak ganggu. Walau bagaimanapun, ada plot twist. Dasar ini ditamatkan dan Malaysia mengubah dasarnya dengan mengamalkan dasar berkecuali. So tak lagi pro-barat. Terlibat secara aktif dalam 6. Pelibatan Malaysia dalam 6 membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan yang lebih terbuka dengan pelbagai pihak tanpa sebarang sekatan. Dia tak berpihak pada mana-mana. Tak ada masalah. Nak pergi situ pun boleh. Nak pergi Korea boleh. Nak pergi US boleh. Nak pergi Afrika boleh. Nak pergi mana-mana pun boleh. Sebab negara berkecuali. Non-aligned movement. Penyertaan Malaysia dalam 6 bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Syafi'i, iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat penyediaan bagi sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania pada bulan April 1970. Penyertaan dalam 6 merupakan satu bukti bahawa Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro-barat kepada dasar yang lebih terbuka berdasarkan prinsip neutral, aman, bebas dan berkecuali. Ini. So asalnya, ingat Malaysia asalnya pro-barat. And then Malaysia cakap, okay, no more pro-barat, kita akan jadi negara yang berkecuali supaya kita boleh buat hubungan dengan negara-negara lain. Malaysia memainkan peranan yang penting dalam pelbagai bidang. Kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan tentang pelbagai isu yang melibatkan negara anggota, menaikkan nama negara kita. Famous Malaysia. Peranan Malaysia juga dapat dilihat melalui kesediaannya menjadi tuan rumah sidang kemuncak 6 pada tahun 2003
menjadi pengerusi 6, memperjuangkan pelbagai isu seperti dasar apartheid. Ingat tak lagi isu apartheid ni apa? Siapa ingat isu apartheid? Orang kulit gelap ke? Orang kulit putih dengan kulit gelap. Ada chat saya baca. Ada yang cakap Afrika. Tak apalah Adam, thank you. Afrika dia keluar daripada tu. Apa cakap ni? Commonwealth ke PBB? Commonwealth. Commonwealth. Sebab isu kulit hitam. Tapi dia ada spektrum dia sangat luas ya. Asasnya apartheid ni dia cakap yang membezakan orang kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit hitam akan ditindas. Betul tak? Itu adalah dasar apartheid. Tapi dia jadi lagi meluas ikut konsep. Contohnya bangsa Yahudi dan juga bangsa Palestin pun merupakan isu apartheid. Faham tak? Perbezaan bangsa yang meletakkan terdapat satu bangsa yang lebih tinggi daripada bangsa lain. Kamu tengok tak Attack on Titan? Tengok. Attack on Titan pun dia membahasakan isu Paradise Island dengan Marley. Yes. Tu pun isu apartheid juga tu. Dia macam menghina. Yang mana yang hina? Yang hina tu Marley. Mereka hina mereka syaitan. Yes. Kalau kita lihat konteks ni, Marley tu adalah penduduk Palestin. Kan? Bukan Marley penduduk Israel. Terbalik dia. Terbalik tukar balik. So Marley penduduk mana Marley? Penduduk Israel. Penduduk Israel. Yang penduduk Palestin? Paradise Island. Wow. Tengok sampai habis ke? Tengok sampai habis dah episode. Tunggu movie lah. Tengok movie. Saya baca manga je dulu. Lama dah habis. Tak sempat tengok. Ending je tak best je. Dia cakap nak buat ending baru pula. Tiba pula cakap pasal anime. Okay. Palestin, Bosnia dan Herzegovina serta melaksanakan dasar aman dan berkecuali. Bosnia dan Herzegovina ni adalah dasar sempadan duk berperang walaupun sesama Islam. Tak faham ni, negara Islam pun duk gaduh. Tapi settle dah masalah tu. Kemudian menjadi tuan rumah sidang kemuncak dan pengurusi. Malaysia jadi pengurusi dalam 6. Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak 6 kali ke-13 pada tahun 2003. Dalam sidang ini, Deklarasi Kuala Lumpur menyatakan sikap 6 terhadap isu Palestin serta serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq yang dianggap sebagai satu pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil. Nampak? Malaysia menyatakan sikap 6 terhadap isu Palestin serta serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq. Malaysia. Dia guna label 6, dia cakap apa? Hang buat apa kat Iraq? US? So agak lantang ya, ni zaman siapa? Siapa tahu zaman siapa 2003 ni? Zaman 2004 macam tu. Cerita merah. Ni nampak sini. Nama dia dekat sini. Tapi kalau cakap Mahathir pun saya setuju je. Mahathir pun dia lantang bersuara. So kalau saya boleh cakap lah, kamu ingat tak turutan Perdana Menteri macam mana? Siapa dulu? Siapa first Perdana Menteri? Tunku Abdul Rahman. Yang kedua? Tunku Abdul Razak. Yang ketiga? Okey, saya bagi cara mudah ya. Okey, Perdana Menteri Malaysia yang pertama siapa? Abdul Rahman. Rahman kan? Kita tulis je Rahman. R. Rahman lah Perdana Menteri. A. Abdul Razak. H. Hussein On. M. Mahathir. A. Abdullah. N. Najib. And then Mahathir balik. Kemudian siapa sekarang ni? Muhyiddin. MM. Marksman. Double M. So inilah rantaian Perdana Menteri ikut kronologi. Zaman Mahathir kan sini. And then Abdullah Ahmad Badawi. So dia macam orang cakap macam ni. Ni kita masuk politik sikit lah. Abdullah Ahmad Badawi ni dia tak nak pun jadi Perdana Menteri sebenarnya.
Tapi atas desakan pihak politik. Yang masih lagi nak takbir waktu ni adalah Mahathir. Mahathir masih lagi nak takbir. Sebab dia rasa tak cukup lagi. Malaysia ni boleh pergi jauh lagi. Tapi atas desakan politik, dinaikkan Abdullah Ahmad Badawi. Ini digantikan dengan Najib. Kemudian Mahathir balik. Entah apa cerita. And then Muhyiddin COVID. Itulah sejarah Malaysia. Banyak pancaroba dia. Menjadi tuan rumah bagi sidang kemuncak 6 membuktikan kemampuan Malaysia dalam mengendalikan persidangan bertaraf dunia. Bukan kaleng-kaleng ni Malaysia ni. Negara kita menjadi pengerusi 6 dari tahun 2003 hingga 2006. Tugas ini dilaksanakan dengan jayanya oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Perkembangan ini menjulang nama Malaysia dalam kalangan negara anggota bagi menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi, juga maju dalam pembangunan anggota bekerjasama menjadi organisasi yang dihormati. Okay, next. Peranan dalam politik. Ni. Malaysia lantang menyuarakan isu pencerobohan hak asasi manusia dan juga, ada soalan ke? Pencerobohan hak asasi manusia dan juga apartheid dan Bosnia-Herzegovina. Malaysia menjadi 6 sebagai platform menyuarakan sikap Malaysia terhadap isu apartheid. Kulit hitam tu dan juga kulit putih. Tekanan politik kepada Afrika Selatan bagi menangani isu ini. Kemudian membangkitkan isu Bosnia dan Herzegovina ditekan oleh Serbia, Yugoslavia, asas 6 Malaysia turut menerima sejumlah pelarian Bosnia dan Herzegovina. Nampak tak betapa baiknya Malaysia? Dia mengambil pelarian, kemudian dia jaga. Okay, ada satu lagi isu lah. I'm not being racist, I'm just being realistic. Okay, sekarang ni Malaysia ambil pelarian daripada Myanmar, iaitu orang panggil apa? Siapa pelarian daripada Myanmar tu? Rohingya. Rohingya. Rohingya dia ada penempatan khas. Kerajaan dah bagi rumah, kerajaan dah bagi kerja, bagi tempat tinggal di Langkawi. Tapi tahu tak apa yang berlaku? Tak tahu. Dia buat kucar. Dia buat gangguan di Langkawi. Contohnya dia merompak, mencuri, membina tanah. And then dia cakap lagi, kerajaan dah bagi duit, dah bagi rumah, dah bagi kerja apa semua, tapi dia tak reti nak bersyukur. Faham tak? Dia cakap, kenapa tak balance nasib kami? Saya bukan nak rasa, ni adalah fakta realiti kehidupan. Apa yang masyarakat Rohingya cakap, dia cakap Malaysia tak buat, tak tolong dia. Malaysia tak tolong dia sedangkan dah bagi rumah, dah bagi tempat tinggal, bagi pendapatan lagi. Nak dibandingkan dengan rakyat Malaysia sendiri yang duduk bawah jambatan, tak makan, harapkan Ustaz Abid Liu bagi makanan. Nampak tak? Saya harap kamu boleh bagi kritikan yang sangat, saya cakap agresif lah terhadap bangsa-bangsa Rohingya ni. Bukan cakap kita kejam. Tapi kalau dah dibantu oleh Malaysia, ni macam ni lah. Siapa tahu peribahasa yang digunakan? Siapa boleh cakap peribahasa yang digunakan? Bagi betis nak peha. Bagi petis nak beha. Dah bagi betis tak cukup lagi. Satu lagi ni adalah, sebab itulah masyarakat Myanmar pun buru Rohingya sebenarnya. Sebab dia orang tu bawa masalah juga kat negara Myanmar. Kalau kita baca artikel-artikel pasal Myanmar, penduduk asal Rohingya, dia education dia kurang. Macam mana nak survive, dia mencuri daripada rakyat-rakyat kat Myanmar. And then dia bawa balik masuk dalam hutan kat rumah dia. So in a sense masyarakat terganggu lah. Barang aku kena curi dengan Rohingya, sebab tu dia buat duduk bantai Rohingya tu. Sebab pertama sekali lah cara dia, gaya hidup dia tu sangat menyusahkan. Ni fakta ya, kalau kamu nak baca kamu boleh baca lagi dalam artikel. Tapi itulah, tolonglah pelarian. Okay. Kemudian dasar keamanan dan berkecuali. Sejak Perlibatan Malaysia dalam 6, suara serta pandangan Malaysia yang meminta agar rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutarakan. Malaysia berpandangan bahawa negara kuasa besar seperti China,
Rusia dan Amerika Syarikat perlu mengakuinya serta tidak campur tangan atau memberikan tekanan kepada negara di rantau tersebut. Tekanan terhadap Asia Tenggara. Dalam isu kawalan senjata nuklear, Malaysia menandatangani Pengisytiharan Lusaka pada tahun 1990 sebagai intizam mendesak pengharaman senjata tersebut. Nampak? Nuklear. Dah bawah 6 tadi. Boleh tak buat senjata nuklear? Tak boleh. Pengharaman. Malaysia ni cakap pengharaman. Kat Malaysia memang tak buat lah senjata nuklear tu. Tu yang kita perlu tahu. Dasar berkecuali, aman. Zokfan. Tadi dalam ASEAN ada Zokfan. Dan 6 pun dia ada jangan ada senjata nuklear. Dia macam interrelated, berhubung kait je dua ni sebab semuanya melibatkan antarabangsa. Negara yang ada nuklear macam nak acah-acah takutkan negara lain. Macam perlu dikecam lah. Tapi jangan bimbang Malaysia tak terlibat dalam nuklear. Siap sign lagi Pengisytiharan Lusaka mendesak pengharaman senjata tersebut. Okay. Next. OIC rasanya. Okay, OIC. Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. Oh, banyak pula bergerak. Hello. Malaysia menyertai OIC yang dianggotai oleh 57 buah negara. Ada 57 buah negara. Pertubuhan ini ditubuhkan pada 25 September 1969 bersempena dengan persidangan dunia Islam pertama di Rabat Maghribi. Ketika kemuncaknya serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa oleh puak Zionis, tindakan puak Zionis itu mendorong para pemimpin Islam menubuhkan sebuah pertubuhan antarabangsa untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Malaysia merupakan anggota yang aktif menyuarakan pelbagai pandangan yang berkaitan dengan kepentingan Islam. Okey, maksudnya negara ni dah dari zaman dulu lagi dah ada masalah. Kenapa tak ada penyelesaian? Kan sekarang ni hangat kan isu Palestin dengan Israel. Masalah ni dah lama tapi kenapa masih lagi tak ada penyelesaian? Siapa yang salah sekarang ni? Siapa yang salah? Siapa yang pihak yang betul? Kenapa tak nak jawab? Takut sensitif ke? Pihak apa ya? Pihak mana yang salah? Mana tu? Israel lah. Kenapa Israel salah? Kenapa Palestin? Israel tak salah. Yang salah ni Zionis. Okey. Okey, bagus. Kenapa Zionis salah? Sebab mereka nak Islam hilang. Okey. Boleh diterima. Lagi apa lagi? Sebab mereka nak tanah dua. Dia nak tanah tu. Kawasan. Mereka tuntut tanah tu tanah mereka. Okey. Betul tak tanah tu tanah mereka? Tak. Tak. Kalau tanah tu dah lama lah. Nabi yang... Tanah tu tanah dah lama dah kan. Tapi kalau dilihat dari sudut dokumen-dokumen, dia macam berpihak kepada Israel. Kalau lihat tanah tu kan, tanah tu zaman dulu dia ada banyak Rom duduk, Egypt duduk, Israel duduk. And then Israel keluar, Rom bunuh. Dia orang lari, scattered. And then Turki pula takbir. And then lepas Turki takbir, masa tu empayar Islam sangat majulah. Yang ada tanah ni, tanah Palestin ni, memang tanah Palestin orang panggil. And then bila Turki, dia masuk AS, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat masuk. Tapi dia ada kesilapan kat sini. Apa maksud kesilapan saya tu? Kalau kita lihat dokumen, diisytiharkan Israel merdeka 1948. Kan? 1948. Tapi negara Palestin tu dah dulu dah ada dah. 1939 pun dah ada duit shilling dia. 39 pun dah ada. Tapi tahu tak kemerdekaan 48 ni siapa yang bagi? Presiden Amerika. Amerika, British dan juga Amerika dibagi kemerdekaan. Tapi apa hak dia? Sebab Turki asalnya yang menguasai tanah Palestin ni. Tapi dijual, digadaikan. Tahu tak siapa yang gadai? Dia melibatkan dengan negara Arab. Negara Arab, Iraq, sekeliling tu duduk dekat je kat situ. Tapi kenapa masih lagi ada masalah? Saya cakap kenapa
Saya harap kamu boleh menerima dengan pandangan dengan hati yang terbuka lah. Sebab apa? Pertama sekali lah sikap orang Arab yang bawa masalah. Sebenarnya Palestin ni tak akan jadi isu kalau kita awal-awal terus rampas tanah tu. Maksudnya pemimpin Arab, awak panggil Sharif Hussein, penjaga kota Kaabah, cucu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu. Dia menghantar surat kepada pegawai Amerika Syarikat. Dia cakap boleh nak ambil tanah Palestin tu. Boleh. Dengan syarat bagi kekuasaan kepada dia. Kuasa. Nak kuasa. So, in the end bila dah cakap macam tu, Amerika dengan British panggil lah. Okay, Israel datang kembali kepada tanah kamu ni. Dia pun datanglah. Datang-datang dia pun bina negara. Dah bila bina negara tu dia anggap betul lah tanah tempat dia sebab ada dalam dokumen dah merdeka 1948, siapa bagi kemerdekaan? British dan juga Amerika bagi kemerdekaan. Hakikatnya dah ada penempatan. Dekat Palestin tu ada masyarakat Islam, masyarakat Kristian, masyarakat Yahudi, memang ada kat situ. Hidup aman damai. Tapi once Israel masuk, bina negara kat situ, semuanya pecah kacir. Dia nak meluaskan empire dia. And then ada satu lagi isu. Asalnya, kalau kita lihat peta Palestin tu kan, peta punyalah luas, dia ada West Bank dan juga Masjid Al-Aqsa kan. Punyalah luas, masa Israel datang tu dia cakap macam ni, kami nak bina negara kat sini. Boleh tak kami nak 20% daripada tanah ni. 20% daripada tanah. 80% ni adalah milik kamu, bangsa Palestin. Saya lukis sikit peta Saya lukis sikit peta setakat yang saya ingat lah. Peta dia panjang macam ni kan. Kan peta Palestin. So dia nak sikit je macam ni. Nak sikit je. Tapi pemimpin Palestin tak setuju. Cakap tak boleh. Aku yang perlu takbir. Kamu hanya duduk bawah penguasaan aku sahaja. Macam dia panggil under my sovereignty. Sovereignty. Panggil apa? Tahu tak sovereign ni maksud dia apa? Kekuasaan lah. Kekuasaan dia lah. Agung dan tinggi. Duduk bawah tu kan. Tapi tak setuju. And then at the same time lah pula duduk berperang. Semua orang negara Arab duduk serang Israel. Israel pun berperang balik. 3 kali perang. 3 kali perang. Siapa yang menang? Israel yang menang. Negara punyalah kecil lawan negara Arab. Negara Arab 3 buah negara pula tu. Macam mana boleh kalah? Sampai sebab tu Zionis dia makin bangkit. Dia cakap macam ni. Zionis, akulah bangsa Yahudi yang paling hebat. Bangsa yang paling hebat. Lawan 3 negara pun aku masih lagi boleh menang. Betapa hebatnya bangsa aku. So dia dapat keyakinan kat situ. That's why dia makin palatau. Dia nak jajah semua sejarah ke semua sini, nak ambil semua. Nampak sejarah kalau kita lihat dulu, benda tu boleh dibendung. Tapi sifat tamak manusia tu sendiri yang buatkan benda tu berlarutan. Ada je yang Israel Yahudi yang baik. Tapi isu ni sendiri dia sangat cakap apa? Complicated. Kadang-kadang kesian juga kat bangsa Yahudi tapi dia tu memang saya tanya soalan peribadilah. Setuju atau tak bangsa Yahudi dihapuskan di dunia ini? Setuju atau tak? Jawab aja setuju atau tak setuju. Kamu semua boleh jawab. Vinesh boleh jawab, Adam boleh jawab, Imam boleh jawab, Atikah pun boleh jawab, Ariel boleh jawab, Vinesh boleh jawab. Okey, kalau Hitler wujud orang Zionis ni takut. Okey. Saya rasa tak setuju. Okey. Okey, tak apa, tak bagi tahu nama. Kan Hitler kan anti-Jew kan? Yes. Tahu tak sebab apa dia anti-Jew? Sebab dia cakap apa reason Jerman kalah perang? Sebab orang Jew. Sebab tu dia macam bencinya sebab kau lah aku kalah dalam perang. World War I. So dia nampak je dia bantai sampai panggil Holocaust tu. Tahu kan Holocaust tu kan, bunuh banyak-banyak. Satu lagi orang Israel ni tak ada tanah. Masih tak ada tanah tu, tak ada tempat pun nak pergi. Pergi kat Eropah orang hina dia, cakap orang ludah, orang buang tahi, orang lontar najis dekat orang Yahudi. Pam, lontar. Memang orang benci gila orang Yahudi.
dekat Eropah. Tapi yang terima adalah negara Turki zaman tu. And then banyak pula sembang pasal ni. Tak apa, ni last penutup. Betul orang jom main Palestin dengan kapal. Menambahkan ilmu pengetahuan tak apa aku. Okey. Lepas tu sampailah pergi Palestin. Masa tu Palestin duduk bawah Turki kan. Sultan Turki cakap, cakap macam mana? Buat apa kamu ke sini? Masa tu Theodor Herzl sebenarnya pemimpin Israel cakap, kami bangsa Yahudi, kami tak ada tanah. Kami mohon nak duduk kat sini. And then Sultan tu dengan dia tahu kan kat sini pun ada Islam, Kristian, Yahudi. Alang-alang cakap, okey bolehlah. And then masa dia cakap nak duduk kat situ tu, pemimpin dia tu tahu tak lambai Israel macam mana? Macam ni kan? Silap. Macam ni. Segitiga terbalik. Macam ni. Bendera dia macam ni. And then dia lukis garis kat sini. Tahu tak maksudnya apa bila dia lukis garis? Tempat orang pijak. Ya Allah. Banyak ni kat atas jalan raya dekat rumah saya banyak je tempat ni. Tulis macam welcome mat. Bila dia garis maksudnya ialah dia subliminal. Dia maksudnya cakap kami nak bina negara kat sini. And then Sultan marah lah. Aku tahu apa yang kamu nak buat. Kamu nak bina negara kat sini Cakap jangan harap selagi aku hidup kat tanah ni, jangan harap kamu nak bina negara Turki, negara Israel. Dia cakap, okey maaf. Sebab masa tu dia pelarian. Dia ada IC pelarian dia tu. Cakap pendatang lah maksudnya. Tapi end up dia yang jadi pemimpin negara Israel. Tak habis-habis lambai budak pink ni. Tak letih ke? Okey, itulah setakat yang kita boleh sembang. Kalau kita wujud, orang Zionism akan dan NGO takut. Of course lah. Sebab dia kejam gila kan. Sampaikan dia ada satu kereta api maut. Dia ada filem dia. Saya tak ingat tajuk dia apa. Okey, bangsa Hitler ni bangsa Jerman ni cakap macam ni. Okey, orang Yahudi, kamu nak tanah kan? Kami akan bagi kamu tanah yang dijanjikan. Dengan syarat kamu naik kereta api ni, and then kereta api ini akan bawa kamu straight kepada tanah yang dijanjikan. The Promised Land. Dalam kitab dia ada, dalam kitab Taurat dia tu, kitab orang Yahudi. Orang pun ramai dah naik. Orang lelaki, perempuan, anak-anak kecil naik kereta api tu. Dan lah kali kena bunuh. Yes. Dan kereta api tu pergi, keluar, kena tembak, mati. Macam tu saja. So kena sedih scam. Juga kena scam. Sedih jugalah kisah orang Yahudi ni, tapi macam mana? Dalam Quran pun cakap bangsa yang dia benci, yang tak kenal budi. Tapi macam itulah. Okay, next. Quizzes ada ni. Tak sempat aku ni. Sempat. Okay, pelibatan Malaysia. Pelibatan awal Malaysia dalam isu masyarakat Islam bermula sejak Tunku Abdul Rahman. Wow, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau menyuarakan agar diwujudkan sebuah pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Hasrat ini semakin kuat selepas berlangsungnya Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara. Okey. Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara menjadi tuan rumah. Agenda diputuskan di Kuala Lumpur di bawah kerabat Maghribi sehingga tertubuhnya OIC. OIC ni apalah? Organisation Islamic. Apa OIC? Cooperation, kerjasama. Kerjasama Islam apa? Siapa tahu OIC apa? Ni, Pertubuhan Kerjasama Islam. Islamic Cooperation. Sebagai Setiausaha Agung pertama, Malaysia menjadi pengurusi OIC dan membangkitkan pelbagai isu berkaitan dengan masyarakat Islam. Okay, next. And then inilah Malaysia jadi apa? Jadi Setiausaha Agung pertama. Perlibatan Malaysia dan OIC dapat ditap melalui pelantikan Tunku Abdul Rahman. Setiausaha Agung yang pertama. Okey, simple. Setiausaha Agung pertama dalam OIC. OIC. Kemudian pengerusi OIC. Siapa? Tun Abdullah Ahmad Badawi. Zaman ni. Islam Hadari. Zaman Islam Hadari. 3K. Keganasan, kemiskinan dan kemunduran melanda masyarakat Islam. Malaysia berhadapan dengan tomahan.
Cakap Malaysia 3K, keganasan, kemiskinan, kemunduran. And then dia meneguhkan nilai kesederhanaan dan menolak keganasan. Cakap maksudnya Islam ni teroris. Islam ni teroris. Nampak je, oh you're Islam, you're a terrorist. So dia mengemukakan nilai sederhana, wasatiyah, sederhana, dan menolak keganasan. Kemudian pembangunan pendidikan, contohnya UIA. Siapa nak pergi? Okey, cikgu, kalaulah ISIS tak wujud, Islamophobia akan semakin berkurang. Yang ni statement ke persoalan ni, Ariel? Opinion saya lah. Opinion. Okey. Terima kasih. Okey, ISIS tu sendiri kita perlu tahu kewujudan dia tu macam mana boleh tertubuhnya ISIS. Dia ada konspirasi sebenarnya. Saya pun masih lagi kurang arif mengenai ISIS ni. Tapi setahu yang saya faham, ISIS ni dia terbagi kepada dua. Pertama sekali yang betul-betul memperjuangkan Islam dengan secara radikal. Tapi at the same time dia ada juga adalah boneka Amerika Syarikat untuk memburukkan imej Islam di mata antarabangsa ISIS tu. So kalau kita betul lah berlandaskan Al-Quran dan sebagainya kan. So kita tahulah what's right and what's wrong. So kalau kita pilih untuk radikal, maksudnya kita agresif, dia tak menggambarkan Islam yang sebenarnya. Itulah. Okay, thank you Ariel. Nice opinion by the way. Terima kasih. Okay, Malaysia bersama OIC. Siapa nak masuk UIA? Saya doakan kamu dapat masuk UIA lah. Malaysia bersama Amin. bersama-sama OIC memberikan penekanan kepada pembangunan sosial dalam bidang pendidikan. Contohnya kat UIA ada Universiti Islam Antarabangsa. Islam Antarabangsa. Seluruh dunia datang, daripada Zimbabwe ke, daripada Afrika ke, daripada Europe ke, semua pergi ke UIA untuk belajar. Kemudian menangani isu politik negara Islam. Contohnya negara Palestin, lagi Afghanistan dan perang Iran-Iraq. Satu lagi, Iran-Iraq duk perang. Negara Islam tapi duk gaduh je. Ni sendiri menggambarkan cakap kenapa ganas. Kenapa Islam ganas? Tengok contohnya, Iran-Iraq pun duduk bergaduh. Malaysia menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq. Malaysia pula yang settle melalui OIC. Saya ingat di zaman ni saya tengok berita TV3. Dia isu di Iran-Iraq aje setiap malam. Masa tu saya kecil lagi. Iran-Iraq duk perang. And then Malaysia ada untuk buat macam perundingan lah supaya berbaik. Berikutan pengumuman genjatan senjata antara Iran-Iraq pada bulan Ogos 1988. Sepasukan 15 orang pegawai tentera Malaysia menyertai pasukan tentera pemerhati PBB. Malaysia memberikan sokongan kuat kepada perjuangan rakyat Palestin dan Palestine Liberation Organisation PLO ni. Ni sangat bagus dia organisasi ni, PLO ni. Pertubuhan Pembebasan Palestin. Malaysia menjadi tuan rumah bagi persidangan berkaitan dengan Palestin. Negara kita menyokong hak rakyat Palestin bagi menentukan nasib sendiri, termasuk hak mereka untuk mempunyai sebuah negara yang merdeka. Of course lah. So dia ada cakap macam mana negara Palestin ni nak merdeka. Dia ada dua solution. Pertama sikit lah two-state solution. Two-state solution tu maksudnya kita bahagi terus. Okay, ni adalah tempat Palestin, ini adalah tempat Israel. So tak perlu gaduh. Itu yang pertama, two-state solution. Kadang-kadang ada tu tak setuju. Kami tak nak two-state solution sebab tanah ni adalah tanah Palestin, bukan tanah Israel. Semua tanah ni patut jadi tanah Palestin. Israel pun cakap, okay, alang-alang tu Israel negara yang bagus, membangun. Sampaikan air, perubatan, Israel yang bekalkan kepada Palestin. Kita perlu tahu fakta menunjukkan negara Israel tu dia sangat stabil dari segi ekonomi kalau dibandingkan dengan negara Palestin. Siapa dia cakap, biarlah rakyat Palestin ni duduk di bawah lembayung Israel. Israel tolong jaga Palestin. Dengan syarat iktiraf kemerdekaan Israel sebagai sebuah negara yang luas. Sebab tu duk gaduh lagi, duk gaduh tak ada penyelesaian. Semua keras kepala. Malaysia juga menyokong perjuangan mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul. Rejim Kabul ini dibantu oleh Kesatuan Rusia
Malaysia membenarkan Mujahidin Afghanistan membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur. Okay. Ini pembangunan ekonomi. Ni boleh baca lah sikit ni. Then tak ada dah okay, tak ada. Okay, kita pergi pada quizzes. Sempatlah ni quizzes. Okay, ni lah OIC. Kalau kita recall balik, pertama sekali dalam dasar luar Malaysia, apa yang Malaysia join? Malaysia join apa? Malaysia join apa? ASEAN. ASEAN, bagus. Thank you. Satu. Apa lagi? Commonwealth. Thank you, Atika. Apa lagi? 6. Okay, 6. Apa lagi? OIC. OIC. Okay, thank you. OIC. Okay, apa lagi? UIAM boleh. UIAM tu duduk bawah ni. Oh. Ni yang first kali. Yang paling besar. Commonwealth yang kedua. Thank you Nazifa. PBB. Satu WHO tu World Health Organization, dia tak termasuk dalam dasar luar. Yang ni saja je, bagi lebih kita letak smiley kat sini. Baik. Okey, yang ni kita perlu ingat ya. Kalau ingat yang ni, ingat cabaran. Cabaran apa yang Malaysia dapat selepas join. Okey, jom kita pergi quizzes. Sekejap saya bagi link. Sekejap. Ini link dia. So sila tulis nama betul Jangan tulis nama palsu. Boleh start sekarang ke Ibu? Belum. Kenapa nak pergi berbuka ke? Tak apa. Okay, selamat datang Nurin Eliani, Nazifa, Akasha, Iqbal, Syafiqah, Amikut, Ariel, Nabil Hakimi, Hafiz Irfan, JD. Siapa pula JD ni? Iman, Iqbal, Sofia, Khadijah, Khatin. JD, sekejap saya nak discover siapa JD. Cikgu minta maaf, cikgu saya telah silap tekan nama lain. Nama kamu jadi apa? Tak, saya punya nama Bineshwar, tapi bila saya type dalam keyboard tu tiba-tiba dia main nama lain pula. Nama saya apa pun keluar? tak lupa. JD. Oh, kamulah JD, tak apalah. Tak apa. Tak marah pun saja je. Berapa orang semua ni? 29. Sekarang ni ada berapa? Macam mana exam hari tu? Senang ke susah? Klik. Semua fokus nak jawab exam ni. Okay. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gila susah. Tak adalah susah sangat. Tak apa. Itu baru mock exam. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita akan mula quiz. So buat yang terbaik tau. Okay, all the best to you guys.
Okay, it's okay, it's okay. It's okay. Tak apa. And then now you are accessing using your mobile phone, is it? Or did you restart your laptop? Oh, okay, okay. It's okay. Later on we'll have a little bit of discussion. So just wait for a little bit more. Okay? Tunggu sekejap lagi. Nanti kita discuss sama-sama. Oh, salah doa. Mantap. So kita tunggu sikit je, 1 minit and then kita discuss. Sudah buat je. Ya? Sudah buat je. Sudah buat? Okay. Thank you, Vinesh. Cuma ada setengah saya tak tahu je. Apa Jawapan tu? dia. Yang mana? Yang dapat salah semua tu saya tak dapat jawapan dia. Oh, tak apa. Nanti kita discuss. Sedih ke? Macam mana school holiday? Best tak? You guys? Best, boring. Boring? Sama je sir, macam hari-hari lain. Tak pergi sekolah, tak enjoy ke? Tak tahu sir. Okay, one more thing. Okay. Yes, Huzaifah Gerbiel apa? Okay, one more thing lah. Cikgu macam sympathy jugalah pada batch SPM ni. Okay, Nurul Atika, selamat berpuasa. Okay, Huzaifah Gerbiel. Okay, all the best. Thank you. Selamat berbuka. Satu lagi lah. SPM ni, tapi at the same time dia tak ada momentum. Betul tak? Maksud cikgu? Maksudnya macam kalau pergi sekolah, kita boleh push all out untuk siapa yang akan sit for SPM. Tapi bila duduk kat rumah, tak tahulah. Oh, okay, faham. Betul. Semangat dia tu macam, aku ni periksa ke tak, aku pun tak tahu. Dia macam tu. Dia macam lost. Bukan hanya budak SPM. Siapa yang belajar dekat U pun, dia cakap SEM 1, SEM 2 pun dia macam lantak lah asal nak grad je. So, in a sense, macam tak apalah. So, kita ni sebagai manusia kan, kita ada kebolehan kita yang tersendiri. Kita ada capabilities kita. So, kalau kita set minda kita untuk kita belajar, dekat rumah pun kita boleh belajar, tak ada masalah. Cuma itulah, saat-saat bahagia bersama kawan-kawan, bersama dengan cikgu, environment dekat sekolah, tak dapat nak dialami dengan sebaiknya lah. Betul lah. Tiba kan? Tiba pula. Okay, jom kita discuss. Kalau yang tengah jawab tu tak apalah. Saya minta maaf lah. Nanti tak sempat pula. Pukul 8 saya ada kelas pula. Okay, kita end. Kita discuss. Soalan ni kira sedang-sedang. Okay, tahniah Nabil Hakimi, Iman dan juga Ariel. Dan kepada kamu semua yang participate dalam quiz ni. Okay, ini adalah list dia. Okay, kita lihat soalan yang pertama dulu. Oh, 90% tau. Okay, soalan yang pertama. Apakah faktor Perang Dunia Pertama? Faktor dia. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, iaitu kerabat diraja. Yang dah tahu nak mati tapi pergi lagi melawat kawasan. End up Ni kan form 4 sir. Ya? Ni kan form 4 ke sir soalan ni. Form 4 pun. Dia gabung sikit form 4 dengan form 5. Exam nanti pun masuk soalan form 4. Archduke Ferdinand. Okay. Kemudian bagaimanakah USA boleh terlibat dalam Perang Dunia Pertama? Macam mana Jerman menyerang dulu kapal dagang USA? Asalnya USA dia tak kisah sangat pun apa yang berlaku, tapi Jerman yang mula dulu. Britain dia tak minta tolong USA. Jerman yang serang dulu kapal dagang USA. Okay, next, Perang Dunia II bermula apabila Jerman menyerang Poland dari arah barat dan USSR. USSR tu merujuk kepada Rusia dari arah timur. Okay. And then Perang Dunia, nampak gambar pun kita dah tahu.
Perang Dunia Kedua di Asia bermula bila Jepun menyerang Pearl Harbor. Dia ada movie dia ni. Movie dia tajuk dia Pearl Harbor rasanya. Hawaii dengan memusnahkan angkatan perang USA. Ada movie dia. Ada movie dia. Tajuk dia Pearl Harbor tak silap saya. Ada yang movie yang latest punya, Midway. Tajuk ni? Midway. Tajuk ada dia? Ya, tajuk dia. Pasal Pearl Harbor? Tak pasal Pearl Harbor lah, tapi pasal Midway lah. Ada satu pulau kecil tu. Dia lagi depan dari Pearl Harbor. Menarik. Nanti saya nak try tengok. Thank you. Okay, next, negara dunia pertama dipanggil sebagai blok kapitalis. Kemudian negara dunia kedua, blok komunis. Kalau negara dunia ketiga, negara baru merdeka. Contohnya negara dunia ketiga. Contohnya negara apa? Baru merdeka. Negara-negara baru merdeka lah. Okey, Nuri Eliani, selamat berbuka. Malaysia pun boleh jadi negara dunia ketiga juga kalau baru merdeka. Kemudian hubungan bilateral. Bilateral ni maksudnya, okey, welcome. Maksudnya direct. Dua negara berhubungan terus. Secara terus. Dia ada bilateral, dia ada multilateral. Multi ni ada banyak. Banyak. So, kita lihat seterusnya. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN merupakan contoh hubungan negara secara multilateral. Ada berapa negara? Lihat ni. Padi ni dia diikat padi ni. Menunjukkan negara ASEAN banyak diikat jadi sebuah pertubuhan ASEAN. So dia adalah multilateral. Kemudian, mengapakah Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut? South Africa. Sebab apa? Kita dah discuss ni, mengamalkan dasar apartheid. Kemudian, dasar luar zaman Tunku Abdul Rahman ialah pro-barat. Sebab apa? Sebab dasar luar kita ingat dulu. Bila baru sahaja merdeka maksudnya Perdana Menteri yang pertama. Kita pro-barat dulu. And then lama-lama tu baru kita masuk dasar berkecuali. Okay. Kemudian, ni. Comel je. Negarawan Malaysia tersebut pernah mencadangkan penggunaan dinar emas dalam urusan ekonomi negara Islam di pertubuhan OIC. Apa yang related dengan Islam, terus pilih OIC kalau soalan objektif. Tak perlu lihat ASEAN, tak perlu lihat PBB, tak perlu lihat NAM. Nampak je negara Islam related dengan ekonomi Islam, pendidikan Islam, terus pilih OIC. Okay. Kemudian persatuan tersebut berjaya dibentuk pada 1967 di negara Thailand. ASEAN ni wujud. Kemudian Sekretariat Tetap ASEAN terletak di Jakarta. Kawan kita pun dah ada cakap tadi. And then Deklarasi Kuala Lumpur ASEAN pada 1971 menetapkan zon ASEAN sebagai ZOPFAN. ZOPFAN. Bebas dan berkecuali. Mafilindo ni dia bukan 1971, dia sebelum tu lagi. Sebelum ASEAN wujud lagi dah ada Mafilindo. Ingat Mafilindo, kalau ASEAN tak melibatkan Mafilindo. Sebab ASEAN ni wujud bila Mafilindo ni wujud dulu lagi. ASEAN tak wujud lagi, dah wujud Mafilindo. So ZOPFAN jawapan dia. And then pada tahun 1984, Menteri-Menteri Luar ASEAN memutuskan ASEAN sebagai zon bebas senjata nuklear. Menteri Luar ASEAN. Kemudian zon AFTA. Ni saya tak pergi go through tadi ni. Saya tak go through. Zon kawasan perdagangan bebas ASEAN diumumkan pada 1992 dalam kemuncak ASEAN di negara Singapura. AFTA ni maksudnya perdagangan bebas. Maksudnya free trade area. ASEAN Free Trade Area. ASEAN Plus 3. Yang ni. Cara nak ingat JKC. JKC, Jepun, Korea, China, JKC, ASEAN Plus 3, JKC. Mongolia tak terlibat langsung. Melalui ASEAN ni Reksam, ni kat Pulau Pinang ni. Okay, 10 tangkai padi, 10 negara Asia Tenggara. Senang je. Perubahan definisi bagi globalisasi. Global. Semua dunia tanpa sempadan. And then, K ekonomi. Kenapa kamu banyak salah ni? K ekonomi berlandaskan, saya pernah cakap dulu kan, K ekonomi, K tu maksud dia apa? Siapa ingat?
Knowledge. Knowledge. Knowledge maksudnya pengetahuan. K ekonomi, knowledge ekonomi. So berlandaskan ilmu pengetahuan. Tu jawapan dia. So lepas ni ingat ya. K ekonomi apa? K tu knowledge. K tak apa. So saya rasa ini soalan terakhir dia. Tak ada dah. Okay, tak ada dah. So saya rasa sampai sini je lah kelas kita pada petang ini. So saya akan teruskan marker pula dah. Tanda markah exam kamu semua. So kalau ada kesalahan maafkan saya. Kalau ada terasa hati pun maafkan saya. Sebab masih lagi bulan Syawal kan. Masih lagi boleh minta maaf. So all the best to you guys. Selamat bercuti. Dan kalau ada masalah semoga semuanya dipermudahkan. Sentiasa senyum, sentiasa positif dan dipermudahkan segala urusan oleh Tuhan. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Take care cikgu. Sama-sama, take care juga. You're welcome, Emily. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.